السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam majlis bincangkan tafsir surah Tabarak. Jadi Alhamdulillah, kita dah sampai kepada ayat yang kelima, iaitu firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Jadi di awal ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan satu lafaz sayyanna yang bermakna kami hiasi. Jadi daripada lafaz zayyanna, kita dapat memahami satu perbuatan Allah yang diistilahkan sebagai at-tazyin. At-tazyin maknanya Allah menghiasi langit dengan pelita. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala menghiasi langit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghiasi manusia dengan pelbagai kurniaan sebagaimana telah kita nyatakan pada pengajian yang lalu. Jadi dalam memahami makna at-tazyin yang bermaksud hiasan dengan lebih sempurna, maka kaedah yang dinyatakan oleh ulama ialah bil awdad tatamayyazul asya'. Satu kaedah untuk kita memahami ialah dengan memahami perkara yang berlawan. Sekiranya kita ingin mengetahui makna at-tazyin, hiasan Allah terhadap diri kita, maka dalam masa sama kita perlu mengetahui lawan kepada hiasan tersebut. Jadi lawan kepada hiasan ialah at-taqbiyah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghodohkan rupa sesuatu. Jadi dalam beberapa kesempatan ini insya-Allah kita akan bincangkan lawan kepada makna tazyin agar dapat kita menilai diri kita sendiri dan kita dapat memahami bagaimanakah sebagaimana Allah Ta'ala menghiasi kekasih-kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghodohkan rupa makhluk-makhluk yang engkar dan makhluk yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana dinyatakan contohnya dalam tafsir Al-Baghawi, dinyatakan oleh Imam Al-Wahhab radhiyallahu anhu, dia berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala menukarkan rupa salah seorang raja di zaman dahulu yang bernama Bukhtunussar. Jadi Allah Ta'ala menukarkan rupanya, dia asalnya adalah seorang manusia. Jadi kerana dia tadi mengingkari Allah, menentang Allah Ta'ala, maka ditukarkan rupanya kepada burung. Kemudian ditukarkan rupanya kepada binatang. Kemudian ditukarkan kepada rupa binatang buas, singa. Dan Allah Ta'ala mengubahkan rupanya tadi selama 7 tahun. Dan dinyatakan juga bahawa dia dalam keadaan rupa zahir yang diubah-ubah menjadi binatang tadi, hatinya kekal sebagai hati manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya ke dalam rupa manusia semula, dan akhir sekali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Wahab ditanya, adakah raja tersebut beriman di akhir hayatnya? Maka Imam Wahab berkata, aku mendapati ahli kitab berselisih pendapat. Sebahagian daripada mereka mengatakannya beriman, dan sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa dialah raja yang membakar Baitul Maqdis dan kitab-kitab yang berada di dalam Baitul Maqdis dan membunuh Nabi-Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka ke atasnya dan tidak menerima taubatnya. Jadi itu satu bentuk penghinaan, bagaimana Allah Ta'ala mengubah
rupa manusia yang sebaik-baik ciptaan kepada rupa makhluk yang lain. Dan dinyatakan juga dalam satu kisah yang panjang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengubah beberapa kumpulan daripada Bani Israel kepada rupa khinzir, maksudnya binatang, babi. Dan diriwayatkan bahawa seorang perempuan, ini dinyatakan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, seorang perempuan yang beriman mengajak orang satu bandar tersebut kepada beriman kepada Allah. Jadi mereka tadi berkufur dan menentang. Jadi perempuan tadi mengajak orang-orang beriman tadi berjihad untuk mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perempuan tadi berperang dengan mereka sebanyak 3 kali dan akhir sekali kalah tentera Islam yang ingin mengajak manusia kepada Allah Taala. Maka setelah di akhir sekali perempuan dia pun tertangkap dan dia tadi memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menzahirkan bukti bahawa agama Islam yang dia sanjung ataupun yang dia perjuangkan itu ialah agama yang benar. Maka memperkenankan doa perempuan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan keseluruhan penduduk bandar tersebut kepada malam tersebut juga untuk membuktikan kepada perempuan tersebut bahawa imannya ialah iman yang benar. Maka apabila perempuan tadi melihat, maka dia berkata, maka hari ini aku mengetahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengagungkan agama ini dan mengekalkannya. Maka perubahan ataupun disumpah rupa makhluk Bani Israel tersebut kepada khinzir disebabkan oleh perempuan tersebut. Dan dalam satu kisah yang lain yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi dan juga dinyatakan oleh Imam Al-Munawi di dalam syarah hadisnya, Imam Qurtubi menyatakannya di dalam kitabnya At-Tazkirah. Jadi dinyatakan bahawa ini satu lagi bentuk bagaimana Allah mengubah daripada rupa manusia yang ia sebaik-baik ciptaan tadi diubah kepada rupa-rupa yang lain. Jadi diriwayatkan bahawa terdapat 2 orang lelaki yang sedang bergaduh kerana masalah tanah, kan, maksudnya berebut tanah, kawasan tanah dan seumpamanya. Dan semasa mereka tengah bergaduh tadi di tepi sebuah dinding, maka tiba-tiba salah satu daripada batu-bata di dalam dinding tersebut berkata-kata. Dia kata, wahai manusia, wahai 2 orang yang sedang bertengkar, kenapakah kamu tadi berebut atas dunia yang akan binasa, atas dunia yang amat sedikit tadi? Jadi keluar suara daripada batu-bata tersebut mengatakan bahawa demi Allah, sesungguhnya daku dahulu ialah salah seorang raja. Daku telah memerintah dunia selama 1000 tahun. Aku telah membina 1000 bandar. Dan aku telah berkahwin dengan 1000 wanita. Kemudian daku mati dan daku menjadi tanah selama 1000 tahun. Kemudian orang yang membuat tembikar mengambilku, menjadikan daku sebagai bekas. Lalu daku digunakan sebagai bekas tersebut. Kemudian daku pecah. Kemudian daku jadi tercampak sebagai tanah semula selama 1000 tahun. Kemudian seorang lelaki mengambilku dan membuat daripadaku batu-bata. Maka aku dah duduk di dalam dinding ni, di dalam batu-bata tersebut selama 300 tahun. Jadi itu keadaan seorang manusia yang disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diubahkan rupanya daripada rupa manusia kepada rupa batu, tanah, pasir umpamanya. Dan dinyatakan juga di dalam kitab Az-Zahrul Fa'ih fi zikri man tanazzaha 'anil dhunubi wal qaba'ih. Dinyatakan bahawa satu ketika Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia berjalan di sebuah perigi. Dia berjalan melintasi sebuah perigi. Kemudian dia mengambil wuduk daripada perigi tersebut. Lalu dia minum perigi tadi. Tiba-tiba dia mendapati air tersebut pahit. Jadi dia bertanya kepada, dia memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengizinkan perigi tadi berkata-kata. Maka perigi tadi pun berkata, dia kata, wahai Ruh Allah, maksud wahai Nabi Isa, apakah yang kamu kendaki daripadaku? Jadi Nabi Isa berkata, ceritakan kepadaku daripada manakah datang rasa pahit pada air yang berada di dalam perigimu ini. Maka perigi tadi berkata, perigi tanah yang batu yang mengelilingi tadi, dia berkata, wahai Nabi Isa, daku dahulu ialah seorang manusia. Kemudian apabila roh daku dicabut, daku menjadi tanah yang hancur dan berlalu di atasku beratus-ratus tahun. Kemudian daku dijadikan dinding untuk perigi ini. Maka rasa sakit
kan dosa, rasa sakit sakratul maut dan kepahitan sakratul maut itulah yang kamu rasa di dalam air ini. Dan itu sebagaimana keadaan Allah mengubah manusia menjadi tanah dan menjadi perigi yang bercakap dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan sebagai contoh yang lain itu, Allah telah mengubah manusia. Dan dalam masa yang sama, Imam As-Suddi menyatakan kan bahawa apabila Nabi Musa datang berdakwah kepada Firaun, dan akhir sekali Firaun tadi enggan ataupun menolak dakwah Nabi Musa, maka Nabi Musa berdoa, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim, wahai Allah Ta'ala, binasakanlah harta-harta mereka. Maka salah satu yang Allah Ta'ala lakukan ialah Allah Ta'ala mengubah segala tumbuh-tumbuhan, segala buah-buahan, segala makanan-makanan menjadi batu. Jadi itu keadaan lawan kepada at-tazyin. Maksudnya Allah Ta'ala mencipta manusia dengan ciptaan yang paling sempurna. Maksud kita ada dua tangan, kan, kita ada dua kaki, berjalan dalam keadaan berdiri, kita ada 5 jari, kita boleh bergerak, kita boleh mengangkat, kita boleh memegang, dan kita ada 2 mata. Itu semua ialah ciptaan yang paling cantik, rupa zahir yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Dan itu diistilahkan sebagai at-tazyin. Dan sekiranya kita mendekatkan lagi diri kepada Allah, maka Allah akan menghiasi rohani dan jasmani kita. Jadi sebagaimana kita bincangkan tadi, itu contoh apabila manusia enggan ataupun manusia tadi menentang Allah, maka Allah SWT akan mengubah rupa zahir manusia tersebut. Dan mengubah rupa zahir ini berlaku dalam dengan kerap di kalangan umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Itu dipanggil Allah Ta'ala menghodohkan rupa zahir manusia. Jadi dalam masa yang sama berlaku juga at-taqbih fil batin. Maksud Allah Ta'ala menghodohkan rupa seseorang tetapi tidak pada rupa zahirnya. Rupa zahirnya kekal sebagai rupa manusia biasa. Tapi Allah Ta'ala mengubah sifat batinnya. Jadi Imam Qurtubi menyatakan, apabila manusia tadi mengekalkan dirinya di dalam dosa, hatinya kekal berdosa, hatinya kekal sombong, hatinya kekal takabur, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengubah hati manusia tersebut. Iza masakha qalban ja'alahu munafiqan wa taba'a alaihi. Jadi Imam Qurtubi kata, apabila Allah Ta'ala menyumpah hati manusia tersebut, dan apabila Allah Ta'ala menghukumkan untuk tidak menghiasi hati tersebut, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya munafiqan, hati manusia yang munafik. Jadi kita dapat lihat manusia tersebut, walaupun rupa zahir ni ialah manusia, tapi kelakuannya, perangai ini seperti perangai manusia yang munafik. Masa apabila berkata, dia pasti berdusta. Dan apabila berjanji, dia akan mungkiri. Dan apabila dia tadi bergaduh, dia akan melampau, kan, berterusan dalam pergaduhannya. Dan banyak lagi sifat-sifat munafik yang lain yang menghalang manusia daripada beribadat, kan, menghalang manusia daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seumpamanya. Jadi yang paling penting sekali yang nak kita bincangkan ialah di zaman umat Nabi Muhammad ni ialah Allah Ta'ala menghodohkan rupa batin manusia. Jadi bagaimanakah kita dapat memahami perubahan rupa batin manusia ni? Jadi kita dapat lihat, kan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab, bahawa manusia, kita dapat lihat manusia tadi, kan, manusia. Tetapi kita melihat manusia tadi berkelakuan seperti contohnya kelakuan kera. Kan, sebagaimana kita melihat kera, dia ialah binatang yang lari, memanjat tanpa ada rasa malu. Jadi kita dapat lihat hari ini manusia, dia boleh duduk di atas pentas, kan, boleh melompat ke kiri, ke kanan, membuat kelakuan pergerakan semata-mata untuk menggelakkan manusia, kan, semata-mata untuk menzahirkan rasa lawak, untuk menyebabkan manusia bergelak. Jadi itu dinyatakan bahawa kelakuan sedemikian ialah kelakuan seperti kelakuan kera, kan, binatang yang melakukan pergerakan untuk menjadikan manusia lain gelak. Dan sebagai contohnya yang lain, batin manusia tadi boleh juga disumpah menjadi batin seperti khinzir. Dan dinyatakan bagaimanakah contohnya, kan, apabila kita lihat khinzir, binatang yang tiada mempunyai rasa cemburu, yang tiada mempunyai rasa marah. Jadi dinyatakan bahawa kita dapat lihat manusia pada hari ini tidak lagi cemburu,
Kan sekiranya anaknya, perempuannya keluar dengan mana-mana lelaki. Kan sekiranya isterinya tadi bercampur dengan mana-mana lelaki. Jadi disebabkan sifat batin manusia itu telah diubah menjadi kepada sifat khinzir, maka berlakulah keadaan pergaulan yang amat bebas. Kan maksudnya orang yang bukan mahram masuk ke dalam rumah, duduk bersama-sama, kan duduk dengan anak, isteri dan seumpamanya. Dan terdapat juga contoh yang lain dinyatakan manusia. Walaupun zahirnya ialah sifat manusia, tetapi batinnya telah diubah menjadi sifat anjing. Kan sebagai contohnya, anjing dia ada satu sifat. Dia akan menjerit sampai ke tengah-tengah malam. Kan lepas tu siang, lepas subuh dia akan tidur. Sampai kepada zuhur. Dan itulah keadaan sebahagian manusia. Kan yang dia boleh duduk di kelab malam. Kan yang dia boleh duduk menonton, kan tengok TV seumpamanya lalai sepanjang malam. Kan apabila besok pagi dia akan tidur sebanyak-banyaknya mengikut kehendak hatinya. Jadi perangai ataupun tabiat tadi dinyatakan itu sama dikaji, dan itulah tabiat binatang yang ada pada manusia. Dan itulah yang dipanggil sebagai at-taqbih, maknanya lawan kepada hiasan. Daripada Allah Ta'ala menghiasi batin seseorang, kan, tetapi disebabkan manusia tadi jauh daripada Rasul, kan, jauh daripada agama, jauh daripada syariat, maka batinnya terzahir daripada ini sifat-sifat binatang. Jadi dinyatakan sebagaimanakah cara untuk kita tadi menilai batin kita tadi. Adakah dia tadi masih kekal, kan, mempunyai keimanan, kekal dengan hiasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun batin kita tadi dah berubah, maksudnya Allah Ta'ala butakan mata hati, wa'ayyazubillah dan seumpamanya. Maka cuba kita lihat pada satu hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat dari kalangan kita perkara mungkar, perkara-perkara yang maksiat. Perkara mungkar dan maksiat ni kita dapat lihat setiap hari. Kan, maksudnya manusia menutup aurat, kan, tidak menutup aurat. Kerana agama Islam tadi dihina. Maksudnya manusia yang menzalimi manusia yang lain, dan perkara tersebut sekarang ini berlaku secara terang-terangan, kan. Maksudnya kita dapat lihat manusia membuka aurat di merata-rata tempat. Jadi Nabi berkata, siapa yang melihat, maka dia akan mengingkari dengan tangannya, sekiranya tidak dengan lidahnya, sekiranya tidak dengan hatinya. Jadi tiga keadaan ni, sekiranya kita masih memilikinya, kita masih mampu mengubah dengan lidah, atau kita masih mampu mengubah dengan tangan, dan sekiranya kita tak mampu, kita engkar di dalam hati dan kita berdoa agar orang yang membuat maksiat tadi itu diberi hidayat, diberikan taubat. Jadi sekiranya batin kita masih lagi ada rasa engkar di dalam, maka itu tanda kita masih lagi bersifat dengan sifat manusia. Tetapi sekiranya dalam hati kita sudah hilang rasa, dah tak ada rasa lagi dah, kita tengok maksiat pun tak apa. Yang maksudnya kita melihat anak-anak kita tidak mengamalkan agama pun kita rasa tak apa, tak ada masalah. Kita lihat anak kita tak semayang, orang di bawah tanggungjawab kita tak semayang, pun kita rasa benda tadi adalah satu benda yang biasa, maka itu tanda bahawa batin kita dah semakin berubah daripada sifat manusia kepada sifat binatang. Jadi tak ada cara, melainkan kita kena kembali kepada al-istimsak bi tariqis syariatil islamiyah. Maksudnya kita kena berpegang dengan jalan syariat agama Islam. Moga-moga kita tadi dilahirkan dengan kelahiran yang baru, dengan ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu satu sudut bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzahirkan at-taqbih, lawan kepada at-tazyin tersebut. Maksud tazyin bermakna hiasan. Lawan ni ialah at-taqbih, maknanya Allah Ta'ala menghodohkan rupa. Dan kita dah bincang mula tadi, Allah Ta'ala menghodohkan rupa zahir. Berlaku banyak kali di zaman Bani Israel dan di zaman umat Nabi Muhammad ni, kerana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala tidak mengubah rupa zahir. Tapi yang kita khawatiri, Allah Ta'ala mengubah batin manusia, berperangai seperti perangai binatang. Dan dalam daripada satu sudut Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan at-taqbih. Taqbih ni maksudnya Allah menghodohkan rupa sesuatu amalan manusia. Maksudnya di samping Allah Ta'ala menghodohkan rupa tuannya, Allah Ta'ala juga menghodohkan rupa amalan yang dia buat. Jadi dinyatakan dalam hadis, kan, sebagai contohnya, sesungguhnya orang beriman apabila dia keluar daripada kuburnya, maka dia akan disambut oleh satu rupa yang amat cantik, dengan bau yang amat wangi. Maka orang tadi berkata, rupa yang maksudnya apabila
keluar daripada kubur, orang tadi datang. Jadi orang tadi berkata, adakah kamu mengenal daku, siapakah daku? Maka orang yang keluar daripada kubur tadi berkata, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bau kamu amat wangi dan rupa kamu amat cantik. Jadi orang yang datang dengan rupa yang amat cantik tadi berkata, begitulah di dunia. Daku sebenarnya ialah amalan kamu yang soleh, amalan kamu yang baik. Kamu sentiasa menunggang daku semasa kamu di dunia. Maksud di dunia, kita sentiasa melakukan amal-amal soleh. Maka pada ketika itu dia kata, kabni antal yaum. Maka hari ini kamu naiklah diriku, tunggangilah daku. Dan itulah pada hari orang-orang yang bertakwa dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di samping Allah Subhanahu Wa Taala mencantikkan rupa manusia, Allah Subhanahu Wa Taala juga mencantikkan amalan yang dibuat oleh manusia tersebut. Dan sebaliknya ialah orang kafir, orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, akan apabila dia keluar saja daripada kubur, dia akan didatangi oleh satu rupa yang amat hodoh dan dengan bau yang amat. Rupa tadi berkata, adakah kamu mengenal daku? Maka dia berkata, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan rupa kamu amat hodoh, dia kata. Dan bau kamu tadi amat busuk. Berkatalah rupa tersebut, ketahuilah bahawa daku ialah amalan kamu semasa kamu berada di dunia. Dakulah segala amalan-amalanmu yang jahat. Daku kamu semasa di dunia, kamu selalu menunggang daku. Maka daku hari ini akan menunggang kamu. Jadi pada itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang menanggung dosa-dosa mereka di atas belakang-belakang mereka, itulah kejahatan yang amat sangat pada hari akhirat. Jadi itu berapa sudut at-taqbih. Maksudnya Allah Ta'ala menghodohkan rupa. Rupa zahir, dan Allah Ta'ala menghodohkan rupa batin, dan Allah Ta'ala menghodohkan amalan. Jadi tujuan kita bincang lawan ni ialah untuk kita tadi menilai diri kita. Mungkin kita tak boleh nampak hiasan Allah pada diri kita, mungkin kita tak faham. Tapi mungkin kita boleh kaji, ada tak takbih tadi. Maksudnya satu-satu sudut yang Allah Ta'ala hodohkan pada diri kita. Jadi sekiranya ada, maka hendaklah kita tadi bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kembali memohon ampun kan, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima dan mengubahkan rupa kita yang hodoh tadi, agar kita tadi dikurniakan dengan zayyana, hiasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagai penutupnya, kita bincang satu sudut lagi yang lain. Apabila Allah Ta'ala menyatakan walaqad zayyana, Allah sendiri yang menghiasi, jadi itu dipanggil sebagai at-tazyinul haqiqi, hiasan yang sebenarnya. Maksudnya Allah yang menghiasi zahir alam semesta dengan kecantikan, Allah yang menghiasi batin manusia dengan nur keimanan dan seumpamanya. Cuma dalam Quran dia ada sebut juga masalah, di samping Allah Ta'ala menghiasi, dia ada satu masalah yang lain, ialah syaitan juga menghiasi. Sebagai contohnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-An'am, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'an walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Jadi Allah Ta'ala menyatakan hati mereka menjadi keras, kemudian syaitan tadi menghiasi amalan-amalan yang mereka buat. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan juga, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Masa burung tadi berkata, aku mendapati Ratu Balqis dan kaumnya sujud kepada selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Kemudian syaitan tadi menghiasi amalan-amalan manusia. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Menghalang mereka daripada jalan Allah, lalu mereka tidak mendapat hidayat. Itu daripada surah An-Naml ayat 24. Jadi yang kita tak bincangkan, maksudnya yang Allah Ta'ala beritahu dalam surah Tabarak ni, Allah yang menghiasi sesuatu perkara dengan hiasan daripadanya. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga memberitahu bahawa syaitan juga membuat proses yang sama, iaitu menghiasi perkara-perkara jahat di sisi manusia, perkara jahat yang Allah Ta'ala hukumkan sebagai kemungkaran, dosa dan seumpamanya. Tetapi syaitan menghiasi perkara tersebut dan kita lihat sebagai perkara yang cantik. Jadi hiasan daripada syaitan ni, dia mesti didahului dengan satu mukaddimah dan diakhiri dengan satu kesan. Jadi mukaddimah, macam manakah syaitan tadi boleh menghiasi sesuatu amalan jahat, lalu kita lihat amalan tersebut baik. Itu kita fahami daripada firman Allah Ta'ala surah Al-An'am tadi. Sebelum Allah Ta'ala kata wa zayyana lahumus syaitan, sebelum syaitan berjaya menghiasi amalan jahat dizahirkan sebagai baik,
Jadi satu masalah yang berlaku iaitu walakin qasat qulubuhum, tetapi hati mereka menjadi keras. Jadi inilah punca ataupun sebab yang membolehkan syaitan tadi menghiasi amalan jahat lalu kita lihatnya sebagai baik. Punca ni ialah qasat qulubuhum, hati menjadi keras. Jadi untuk mengelakkan hati menjadi keras inilah yang disyariatkan kita tadi semayang kan, daripada umur 10 tahun, 7 tahun, 15 tahun balik. Moga-moga hati tadi tidak keras, lembut untuk menerima rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam Quran dinyatakan apabila hati manusia tadi telah menjadi keras, maka pada ketika itu amalan yang dia buat tadi sebenarnya jahat. Kerana amalan yang dia buat tadi sebenarnya tidak baik. Kan perkara yang dia buat tadi sebenarnya salah. Perkara yang dia buat tadi sebenarnya membazir masanya, tidak bertepatan dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasul. Tetapi syaitan menghiasi. Syaitan kata, kamu buatlah perkara sunat ni banyak-banyak. Fardu tak sempurna pun tak apa. Kamu tuntutlah fardu kifayah ni banyak-banyak. Tuntutlah benda yang sunat ni banyak. Ni fardu ain ni tak apa ditinggalkan. Itu dipanggil tazinus syaitan. Maknanya dia berpunca daripada hati yang keras, menyebabkan syaitan berjaya menghiasi perkara jahat. Dan kemuncak apabila syaitan tadi berjaya menghiasi amalan-amalan kita yang salah diperlihatkan sebagai betul, kemuncaknya Allah Ta'ala kata dalam surah An-Naml tadi, fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Ini tanda seseorang yang dihiasi amalannya oleh syaitan. Apakah kesan yang akan berlaku? Allah Ta'ala berkata, fasaddahum. Syaitan tadi akan menghalang mereka anis sabili, daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahum la yahtadun, lalu mereka tidak mendapat hidayat. Jadi ini kesan. Maksud kita boleh lihat diri kita. Sekiranya kita tadi berada di atas sabil. Sabil ni maknanya jalan. Jalan yang zahir dipanggil sebagai jalan syariat. Kan, jalan yang batin dipanggil sebagai jalan tarekat. Jadi sekiranya kita dihalang daripada jalan tersebut, maka ketahuilah kita tadi sedang dihiasi oleh syaitan dengan sesuatu perkara. Maksudnya perkara yang kita buat sebenarnya salah. Kan, amalan yang kita buat sebenarnya tak diterima di sisi Allah. Amalan yang kita buat tadi bercampur dengan syirik. Amalan yang kita buat tadi bercampur dengan riak. Tetapi kita tak boleh masuk ke dalam jalan syariat dan tarekat untuk membersihkan diri kita daripada kesalahan tersebut. Kenapa beramai orang yang tidak pergi tadi mencari pembersihan dirinya, pembersihan amalannya? Kerana hiasan syaitan tadi. Maksudnya syaitan menghiaskan. Kamu dah pergi masjid, kan, kamu dah pergi ke surau, kamu dah pergi sembahyang berjemaah. Itu dah cukup dah. Kan, kamu dah boleh baca Quran, kamu dah boleh khatam Al-Quran setahun sekali, Ramadan sekali. Maka dengan amalan yang sedikit tadi tu, syaitan menghiasi manusia yang paling baik sekali. Kamulah manusia yang paling banyak sekali ibadat. Jadi kita tersekat daripada sirat mustaqim yang menyampaikan kepada Allah. Kerana kita kena maklum tujuan semua ibadat ialah untuk sampai kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita dah beribadat 20 tahun, 30 tahun, tapi masih belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah tanda syaitan perjalanan kita, dan syaitan tadi menghiasi perjalanan yang salah tadi. Apa yang kita buat salah 10 tahun, 20 tahun tadi, kita dah rasa betul. Inilah yang sepatutnya aku buat. Cukuplah Islamku sebanyak ni. Kan, cukuplah amalanku sebanyak ni. Jadi kita disekat anis sabili, daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berkata fahum la yahtadun, mereka tidak mendapat hidayat. Maksudnya daripada awal beribadat sampai kepada akhir tidak mendapat hidayat daripada Allah. Maksudnya tak ada bertambah daripada sembahyang tidak khusyuk berpindah kepada sembahyang yang khusyuk. Daripada tidak beriman, daripada tidak mendapat nur iman, tak ada mendapat nur keimanan. Kan, daripada tidak mengenal Allah dan Rasul, tidak berpindah keadaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna fahum la yahtadun. Mereka tidak mendapat hidayat. Berpunca daripada hiasan syaitan terhadap amalan tadi. Yang kita sebenarnya tak khusyuk. Tapi bila kita sembahyang, habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita rasa, inilah sembahyang aku yang paling baik sekali. Sembahyang ini mesti diterima Ta'ala. Jadi disebabkan kita rasa amalan dah sempurna, haji dah buat banyak kali, kan, umrah dah buat banyak kali, maka kita dah tak terfikir lagi bahawa ada sebenarnya perkara-perkara yang akan merosakkan amalan tersebut, ataupun ada syarat-syarat yang masih kita belum sempurnakan, dan tidak menyedari. Itulah dipanggil sebagai fahum la yahtadun, mereka tidak mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hiasan yang palsu.
hiasan yang hakiki ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena berhati-hati kerana syaitan sentiasa menghiasi kejahatan, menghiasi amalan yang salah dan dinampakkan kepada kita amalan tersebut sebagai amalan yang baik. Jadi sekiranya kita tadi dikurniakan dengan petunjuk daripada Allah, maka kita dapat mengetahui, oh aku sebenarnya salah, aku sebenarnya perkara ini tak betul. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu dululah kita bincangkan lawan kepada at-tazyin. Maksudnya hiasan, lawannya ialah sebaliknya, iaitu at-taqbih. Dan di samping juga kita dah bincangkan adanya hiasan yang palsu yang dibuat oleh syaitan, yang berpunca daripada hati manusia yang keras, yang diakhiri dengan halangan daripada dia masuk ke dalam sirat mustaqim. Jadi sekiranya syaitan dah berjaya menghalang kita daripada sirat mustaqim, maka itulah tujuan syaitan tersebut, menghalang manusia daripada sampai kepada Allah. Jadi kita mohon agar Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, memelihara kita dan menjauhkan kita daripada memandang yang batil sebagai sesuatu yang hak, ataupun memandang yang hak sebagai sesuatu yang batil, kerana hiasan daripada syaitan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz astar ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.